Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini satu lagi pengakuan pendedahan Najib di mahkamah yang pasti mendapat perhatian daripada Anda semua. Bantulah saya share video ini supaya semua orang tahu perjalanan perbicaraan Najib yang makin hari makin pelik, yang makin hari makin hebat, yang makin hari makin mengejutkan kita semua. Banyak pendedahan-pendedahan pengakuan-pengakuan Najib yang mungkin kita tak pernah tahu dan mungkin Anda pernah tahu tapi lebih dalam lagi Anda tak pernah tahu. Kata Najib, bukan sifat saya ugut orang. Najib beritahu mahkamah. Apabila Najib menyatakan bukan sifat saya ugut orang, Najib beritahu mahkamah, ada netizen yang cuba mengungkit semula beberapa pemimpin parti UMNO yang telah dipecat daripada jawatan mereka. Yang paling ketara sekali ialah semasa kepanasan, semasa suhu pendedahan 1MDB berlaku di Malaysia, Najib telah memecat dua orang ahli kabinet atau menteri pada waktu itu, ahli UMNO, iaitu Safi Afdal dan juga Muhyiddin Yassin. Dari itulah Muhyiddin Yassin bukan lagi ahli UMNO. Sehingga kini Muhyiddin bukan lagi ahli UMNO. Walhal pada waktu itu Muhyiddin memegang jawatan yang sangat tinggi pada waktu itu. Kalau tak silap ialah Timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin pada waktu itu Timbalan Perdana Menteri kalau tak silap lah. Manakala Safi Afdal pula antara menteri yang paling konsisten masuk dalam kabinet pada waktu itu. Beliau merupakan kepala kepada kekuatan Sabah, UMNO Sabah pada waktu itu bersama dengan Bung Mukhtar. Tetapi kerana kelantangan, Safi Afdal dan juga Muhyiddin Yassin bertanya tentang status 1MDB, apa yang jadi? Mungkin Najib tidak selesa, mungkin Najib tidak berapa suka ditanya-tanya tentang hal itu. Akhirnya dua orang ini, Muhyiddin Yassin dan Safi Afdal, terpaksa menerima pada. Jadi bila Najib kata bukan sifat saya ugut orang, Najib beritahu mahkamah, netizen mengungkit semula kes Muhyiddin Yassin dan juga Safi Afdal. Najib Razak menafikan beliau mengugut Johan Idris ketika itu pengarah urusan KPMG dalam satu mesyuarat di kediaman beliau pada tahun 2013. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan beliau mengugut seorang pegawai kanan firma perakaunan terkemuka dalam mesyuarat berhubung 1MDB sambil menegaskan bahawa itu bukan sifatnya. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan 1MDB hari ini, Najib berkata beliau tidak mengugut Johan Idris yang merupakan pengarah urusan KPMG ketika itu. Dan dalam satu mesyuarat di kediamannya pada 15 Disember tahun 2013. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh pengerusi 1MDB ketika itu, Lodin Wok Kamarudin, CEO Hazim Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Keuangan Azmi Tahir. Mahkamah Tinggi sebelum ini diberitahu bahawa KPMG mempertikaikan pelaburan sebanyak 2.3 bilion US dollar dalam Brazen Sky Limit Ltd selepas gagal mengesahkan kesahihan pelaburan tersebut. Akibatnya, firma audit itu enggan menandatangani penyata keuangan 1MDB bagi tahun 2013. Saya percaya bahawa saya tidak mempunyai reputasi seperti itu mengugut orang, kata Najib sambil menambah bahawa Johan juga tidak pernah menyatakan dirinya diugut dalam nota mesyuaratnya. Najib berkata beliau juga menggantikan Ahmad Husni Hanazlah dengan Johari Ghani sebagai Menteri Kewangan kedua pada tahun 2016. Johari kini Menteri Peladangan dan Komoditi dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Kata Najib, Johari merupakan seorang tokoh korporat yang terkenal dan mempunyai pengalaman luas dalam sektor korporat, tidak seperti Husni yang berasal daripada industri perbankan. Najib berdepan 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita nak dahulukan laporan berita daripada Harapan Daily ini dengan ucapan tahniah syabas kepada Siti Mastura setelah Siti Mastura berjaya membayar saman 830,000 kepada DAP, hampir 1 juta. Namun demikian, yang menjadi buah mulut netizen di Facebook, di TikTok sekarang ini ialah tindakan Siti Mastura berjaya membayar 830,000 saman kepada DAP ini menjadi buah mulut kerana ianya jumlah yang terlalu banyak dan sangat luar biasa banyak. Mereka kata, kenapa Dr. Siti Mastura yang punya PhD ini boleh kena saman? Bukankah orang yang memiliki PhD itu adalah orang bijak pandai? Tapi kenapa tidak mencari maklumat sebelum menyatakan fitnah tersebut? Sehingga kini beliau sendiri menanggung malu dan sehingga kini terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit. Bayangkan, inilah yang menjadi kemarahan netizen. Mereka mengungkit, netizen dalam ruangan Facebook khususnya, mengungkit tentang gaji guru-guru pasti di bawah pasti. Mereka kata gaji guru-guru pasti hanya 600 sehingga 1,000 ringgit. Sangat rendah. Bila mereka nak minta bantuan, banyak songeh kata mereka di Facebook. Ada yang kata apabila para pekerja di pasti ini mungkin meminta bantuan atau sebagainya, susah betul nak dapat. Tapi Siti Mastura yang diarah bayar saman 830,000 ini, dalam masa singkat kita pujilah. Kita ingin berikan kredit juga. Bukan juga nak komplain semua. Kita beri pujian bagaimana PAS bekerja sama membayar saman fitnah itu. Bekerja sama bergotong royong membayar perbuatan fitnah yang dianggap sebagai dosa itu, gotong royong bayar. Jadi ada netizen kata, gotong royong bayar dosa. Ada yang cakap macam itulah, sebab fitnah itu dosa, kata mereka. Jadi mereka kata, susah sangat nak dapatkan 120,000, 200,000 nak baiki tebatan banjir ataupun jalan yang terhakis di Terengganu. Tapi bayar saman 830,000 boleh pula. Kenapa pula nak naikkan gaji para pekerja guru pasti tak boleh naik? Ada juga beberapa sekolah pasti yang perlu bantuan. Tapi itulah, jangan banyak songeh lah mungkin. Itu yang mungkin mereka terima. Siti Mastura pula dapat kebaikan istimewanya pula lepas gotong royong dapat bayar 830,000. Ada yang memuji tindakan pantas PAS ini membayar 830,000 untuk mengelakkan Siti Mastura kehilangan kerusinya karena akan diistihara bankrupt. Jadi kalau bankrupt, hilanglah lagi 1 kerusi kan. Macam tu. Lebih baik jaga kerusi daripada jaga guru-guru pasti, kata netizen. Mereka menyindir perbuatan PAS itu. Ada juga yang kata tahniahlah kepada keluarga Lim Guan Eng kerana dengan adanya 830,000 ini adalah angpau untuk Tahun Baru Cina, kata mereka, menyindir sebenarnya Siti Mastura. Ada juga yang mengatakan supaya PAS hati-hati lagi. Harus berhati-hati. Jangan sampai nanti tiap-tiap bulan pula menderma kepada DAP. Mereka kata daripada menderma DAP, lebih baik mendermalah pasti, guru-guru pasti itu. Jadi supaya tak menderma kepada DAP, berhentilah menyebar fitnah, kata mereka. Tengoklah, dah berapa kali kalah saman fitnah, kata mereka. Kemarin ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad telah menyelesaikan bayaran saman fitnah berjumlah 830,000 kepada 3 pemimpin DAP.
Bayaran itu dibuat ke akaun SN Nayan Partners, firma guaman yang mewakili veteran Lin Kip Siang, bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng dan ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Pembayaran ganti rugi dan kos guaman itu dibuat melalui penyerahan cek kepada Datuk Sangkara Nair. Peguam Siti Mastura iaitu Yusfarizal Yusuf berkata, pembayaran ke akaun firma guaman Nair telah dibuat tetapi wang itu akan disimpan ke dalam akaun peguam cara sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan diselesaikan. Siti Mastura kalah dalam kes saman fitnah kerana mendakwa Kit Siang dan Guan Eng mempunyai kaitan keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Chin Peng, selain menuduh Teresa Kok turut mempunyai kaitan dengan mereka. PAS kemudian melancarkan kutipan derma dalam kalangan ahlinya untuk mengumpul dana bagi mengelak Siti Mastura hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi hati-hatilah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal keuangan membabitkan padi bernilai 1.8 bilion kini makin menjadi buah mulut. Pendedahan cerita skandal baja padi bernilai 1.8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional ini betul-betul menggemparkan seluruh Malaysia. Bayangkanlah, baja itu untuk membantu pengeluaran padi. Baja itu digunakan oleh para petani. Baja itu digunakan untuk membangun negara. Tapi kena sakau. Inilah satu perbuatan khianat paling durjana celaka di dunia. Padi itu untuk kita gunakan bagi bekalan makanan Malaysia. Kalau baja padi itu digunakan sebaiknya, negara kita tidak akan kekurangan padi, beras. Selain daripada itu, ia mengurangkan beban untuk mengimport beras daripada luar negara. Dan yang lebih penting lagi, dengan peningkatan hasil padi itu dapat membantu para petani yang kebanyakannya bergantung sepenuhnya kepada hasil pertanian. Tapi gara-gara ada orang yang tamak, haloba, sakau lagi, tak puas hati, tak puas dengan kekayaan, curi lagi dan curi lagi, sehingga berbilion ini memang mengejutkan kita dan kita boleh cakaplah itu perbuatan paling celaka. Dan yang menariknya, selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, barulah skandal-skandal gergasi seperti ini satu persatu keluar dan muncul. Menjadi tanda tanya ramai netizen. Mereka kata, kalau Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, adakah skandal baja padi 1.8 bilion ini akan muncul? Itu persoalan kritikal. Adakah kalau bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri, skandal ini akan tersembunyi? Tapi syukurlah, gara-gara progresif dan dinamiknya SPRM sekarang, dengan dibantu, disokong oleh Perdana Menteri yang memerangi rasuah habis-habisan, skandal-skandal durjana celaka seperti ini mula timbul satu persatu, muncul di permukaan. Akhirnya perbuatan jahat, perbuatan keji, tamak haloba, akhirnya keluar juga. Cerita skandal baja padi 1.8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional. Seorang bekas ahli jemaah pengarah nafas mengimbas kembali bagaimana pasukan mereka melakukan pembaharuan habis-habisan 6 tahun lalu di bawah menteri waktu itu, iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, dalam tempoh 1 tahun sahaja mereka berjaya mengutip hutang sebanyak 3.1 bilion dan tunai lebih 800 juta ringgit. Namun katanya, ketika pemerintahan Perikatan Nasional PN selama 33 bulan, duit menjadi negatif RM400 juta. Sehingga berlaku skandal baja padi terbesar berjumlah 1.8 bilion ringgit. 6 tahun lepas, kami reform habis-habisan nafas. Hutang kami tutup RM3.1 bilion dalam masa setahun. Tunai dalam 800 juta lebih. 1 tahun sahaja kami buat kerja.
Semua penyelewengan kami berjaya kesan. Dan lebih 50 juta ringgit nafas rugi sebab penyelewengan, kata beliau. Naik era Perikatan Nasional 33 bulan, duit jadi negatif 400 juta ringgit dan skandal baja padi 1,8 bilion. Semalam, SPRM umum bekas pengurus besar Nafas akan didakwa. Terima kasih buat arwah Abang Din Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian masa itu, bagi kami peluang baiki habis-habisan dulu, katanya di Facebook. Terdahulu pada 21 Januari, SPRM mengesahkan bekas pengurus besar Nafas bakal dituduh hujung bulan ini berhubung kes rasuah, membabitkan pembekalan baja padi bernilai 1,8 bilion ringgit. SPRM sebelum ini telah membongkar kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di dalam Nafas. Beberapa siri pembongkaran dilakukan SPRM di sekitar Kuala Lumpur termasuk di Ibu Pejabat Pertubuhan, Kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkaitan. Projek di bawah kementerian itu yang berjumlah 1,8 bilion dianugerahkan kepada Pertubuhan terbabit bagi tempo 30 bulan bermula 2021 hingga 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini dalam perbicaraan kesuan MDB Najib, ianya makin hari makin hangat, makin mengejutkan kita. Bahkan ianya menimbulkan banyak persoalan demi persoalan dan bukan menjadi jawaban pula. Di mahkamah hari ini, Najib mengakui bahwa saya guna dermah Arab Saudi untuk negara, bukan beli kapal layar atau banglo, kata Najib. Wah, pendedahan dan pengakuan Najib ini mendapat perhatian ramai netizen. Netizen bertanya-tanya, sama ada betul atau tidak apa yang Najib katakan itu. Mereka sangsi, betulkah apa yang Najib kata? Dia guna derma Arab Saudi untuk negara dan bukan beli kapal layar atau banglo. Adakah keseluruhan derma Arab Saudi yang didakwa diterima oleh Najib itu digunakan semuanya untuk negara? Itu antara persoalan netizen. Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau tidak membelanjakan dana yang didakwanya sebagai sumbangan politik daripada Raja Arab Saudi, almarhum Raja Abdullah dengan sesuka hati. Sebaliknya, kata Najib, beliau menyalurkannya untuk kebaikan negara. Wow, ini memang hebat. Bekas Perdana Menteri itu berkata, walaupun beliau diberi budi bicara mutlak untuk menentukan bagaimana sumbangan itu akan digunakan, beliau memilih untuk membelanjakannya dalam konteks bagi kebaikan negara. Saya tidak menggunakannya untuk membeli kapal layar atau banglo mewah, walaupun saya boleh lakukannya. Saya bersikap telus dan Anda boleh lihat daripada cek yang saya keluarkan, kata Najib lagi. Saya rasa adalah tidak betul apabila memiliki wang itu dan membelanjakannya sesuka hati. Saya tidak fikir mana-mana pemimpin sebuah negara akan berbuat demikian, kata Najib lagi. Wah. Ada yang netizen kata, memanglah pemimpin-pemimpin negara yang lain tidak berbuat demikian kerana pemimpin-pemimpin negara tersebut tidak menerima wang seperti Najib daripada Arab Saudi, kata mereka lagi. Banyak lagi tu. Wah, itu luar biasalah. Tetapi seorang pemimpin, kata Najib, akan mengukuhkan kepimpinan dan melakukan sesuatu yang baik untuk negara, serta demi kepentingan Islam, katanya lagi. Najib berkata demikian ketika diperiksa semula oleh peguamnya, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada prosiding bela diri kes penyelewengan dana 1MDB hari ini. Disoal oleh Muhammad Safi sama ada beliau adalah satu-satunya pemimpin luar yang menerima sumbangan itu, Najib berkata Arab Saudi bermurah hati dengan memberikan sokongan kepada pemimpin lain. Saya percaya Raja Spanyol pun menerimanya, Lubnan, Pakistan, Mesir, semua negara ini sudah menerima sumbangan daripada Arab Saudi, katanya lagi.
Sementara itu, Najib berkata beliau mempunyai tugas besar sebagai Perdana Menteri yang tidak membolehkannya memberi tumpuan khusus kepada perkara berkait dengan 1MDB. Katanya beliau mempunyai banyak urusan lain ketika memegang jawatan, menyebabkan dia tidak menyedari diperdayakan oleh pengurusan 1MDB, ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo, serta individu lain. Apabila Najib menyatakan bahawa beliau tidak menyedari diperdayakan, ramai netizen menyatakan inilah kelemahan paling ketara yang Najib tanpa sengaja secara tidak langsung menunjukkan sisi belakang beliau yang mana beliau tidak mampu menguruskan negara dengan sebaik-baiknya, kata netizen, sehingga seorang penyangak boleh memperdayakan Perdana Menteri yang sangat berkuasa nombor 1 di Malaysia ini. Kata mereka, kalau begitu, jangan-jangan kalau Najib jadi Perdana Menteri lagi, beliau mungkin akan dipedaya lagi dan dipedaya lagi seperti yang beliau katakan. Ataukah, kata netizen, adakah Najib sebenarnya sedang menjadikan Jolo adalah kambing hitam bersama dengan pengurusan 1MDB semata-mata? Najib juga berkata, selain memimpin negara, beliau antara lain adalah pengerusi khazanah dan permodalan nasional Berhad, selain perlu menangani krisis seperti insiden MH370 dan pencerobohan Lahad Datu Sabah. Dalam erti kata lain, jika pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB melakukan perkara betul dan demi kepentingan negara, organisasi boleh melakukannya dengan baik dan anda tidak akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam 1MDB, kata Najib. Apabila anda terbabit dalam banyak perkara, anda perlu bergantung kepada orang yang menguruskan sistem. Mustahil seorang boleh melakukan segala-galanya, kata Najib lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.